kita jemput ada. Okay. Agak-agaknya bila tentatif nak buat tu? Tak pasti pula lagi tu. Dah tukar, 2 kali tukar dia. Saya pun dah pening dah. dia akan jadi, mungkin lepas ni kita just bagi je lah, hantar je lah dulu. Salinan kita belum hantar sebab tak ada tanda tangan. Yalah, faham. Okay, Dr. Jessica, I think participant keep on coming. Nah, tu Puan Rufina dah ada. Puan Rufina dari Sabah. Apa khabar, Bah? Salam semua, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Sentiasa cantik, Puan Rufina sentiasa cantik tu. Selamat Hari Raya semua. Sama-sama. Jauh tu daripada Sabah, Puan. Ya, saya. Terima kasih. Apron WMIK sponsored by Puan Rufina, Puan Faiza. Terima kasih banyak. Semoga Puan Rufina, company apa? Saya buat agriculture. Prof. Agriculture. Saya buat agriculture, Puan. Dengar tak? Ya, dengar. Termasuk juga dengan forwarding ke ataupun yang berkaitan, Puan? Supply. Kita supply. Kita jadi kita ada first tier supplier, juga kita ada second tier supplier. Memang dia we involve in supply chain also, but we don't provide transport services. We have our people doing the farm. Berkait dengan supply chain lah, Puan, Exactly, yes. Okay, faham. Barang-barang tani aja, bukannya mahal sangat. Barang tani daripada Sabah, special sikit, Puan Rufina. Yalah, tanaman kampung. Ya. Sedap tu makan tanaman kampung. Ya, betul. Kena pergi tu, nanti kalau saya sampai sana saya hubungi Puan. Silakan. Terima kasih. Masih ada participant masih masuk lagi. Kita mula 10:10 5 minit lagi boleh Sebab masih tengah masuk ataupun another 10 minutes ke dia tunggu Salwa sebab tengah ni tengah traffic masuk. Oh. Okay. Anmis tengah masuk juga, Pak Anmis. Saya pun tak tahulah topik saya ni sesuai ke tidak, Puan Salwa. Sesuai. Kemahiran kan? Topik tu sesuai dia punya kandungan tu. Saya pun sebenarnya busy sangat minggu ni. Last Sabtu, Isnin, Selasa saya di Kota Baru ada program dengan kerajaan negeri sana. Lepas tu Rabu saya full meeting dekat KL. Semalam pun sama dekat Putrajaya. Semalam lah saya sediakan, saya kata saya nak buat apa ni. Saya just prepare lah apa yang saya rasa saya boleh bagilah, something yang perlu untuk apa orang kata kemahiran seorang wanita berkejaya. Saya lebih, dia macam lain sikit lah. Dia lain lah, nak dialog, macam dialog sikit lah. Betul. Cantik tajuk tu. Sesuai. Yang mustahak ilmu yang nak dikongsikan tu, Puan Faiza. Ya, betul. Mungkin saya boleh cerita berdasarkan pengalaman saya lah juga. Ya, excellent. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pengarah yang sibuk. Boleh juga kan. Saya kena tutup pintu ni. Tutup pintu dulu lah. Tutup pintu, okey. Baik, tutup pintu dulu. Nanti kita mula 10.15 will be fair enough lah kot. Puan Salwa, okey? 10.15 sharp dia. 10.15. Kita bagi masa lagi 5 minit lagi. Okey. 10.15. Puan Faiza boleh 10.15 kita mulalah. Boleh tepat je, 5 minit Doktor. sebab dia Okey. masih masuk lagi. Ya. Takut masa Puan kan. Okey.
Cantik Dr. Jess punya background. Yang background tu Puan Salwa yang buat. Oh, Puan Salwa buat tu. Puan Salwa yang buat. Bukan Nanti kita di kongsi. belakang tu background dalam Background macam komputer kan. itulah Bukan background WMIK. belakang. Woman in. Maksudnya bilik Malaysia di kitchen lah. Bilik Malaysia Inspire Kitchen. Tapi dah trademark kan Puan Faizah, kita dah dapat trademark kan, patent kan dah. Dia WMIK tu sebagai Okey. trademark Tahniah. bilik. Jadi memudahkan kita bawa bilik punya kata trademark tu ke mana-mana. Sampai ke Kita luar negara saya nak bawa. logo yang mana? Logo yang biru tu. Yang biru tu. WMIK tu. Ya, yang ada garpu WMIK dengan tu. sudu tu. Ada garpu Alright. sudu tu. Cantik. Trademark kan dah register semua. Jadi Puan Salwa akan bawa ke mana-mana lah. Memang plan nak pergi ke tempat Porofina juga tu, Sabah tu. Agriculture tu, nak masak dia kata di hutan ke Puan Salwa kan. Ada plan nak pergi situ. Boleh ni, bolehlah nanti war-warkan email pada kami pun boleh. Ajak sekali kan untuk kita bantu komuniti masak sambil kalau ada apa-apa berlaku, ramai yang minta WMIK pergi sana untuk masak. Kepada kata contoh dulu kan banjir kan, kita bawa tapi masa tu bilik kitchen belum trademark lagi. Jadi kita kat sana masak untuk membantu masa banjir. Di Kuantan masa Salwa masa tu semasa tu di Kuantan. Ya. Temeloh. Bila? Masa tahun lepas tu kita bawa kan. Kalau ada apa-apa dia panggil tahun lepas. Oh, kenapa tak ajar saya? Masa tu tak ajar. Okey, ni kali kita ajak. Saya suka sebenarnya kalau kebetulan macam Sabtu Ahad ke, okey je kalau nak ajar saya. Oh, Macam NGO Masya Allah, bagus. Cuma kadang bila sendiri-sendiri nak pergi tu tak terpergilah. Tapi biasalah Puan Faizah, kalau kita dalam keadaan macam tu memang tak ada protokol lah. We were as a team, as a family kan, dengan saya baju. suka. Alhamdulillah, Saya bagus. suka, Kami saya memasak siap untuk komuniti di situ. Saya balik kampung memang saya jadi tukang masak kalau ada kenduri kendara. Wah, Sama kita. hebat tu. Satu geng lah kita. Ya. Memang Saya orang pernah- dapur. Saya tak kisahlah kalau 30 ekor saya buat ayam, contohnya ayam masak merah 30 ekor siap lah. Saya mengadap yang tu je lah. Hebat tu. Hebat tu. Adalah boleh. Hebat tu. Hebat. Dr. Azam senyum. Dr. Azam. Sampai berpeluh-peluh. Betul, mandi peluh kita. Seronok, best. Lagi 4 minit kita kena 4 minit. Tepat nanti Dr. Azam boleh teruskanlah kalau 10.15 kita akan mulakan nanti kata Alwan. Baik. Maksud Puan Faizah pun berjiwa ni lah, maksudnya NGO lah. Puan Dalina pun sama juga tu, nampak tu semangat dia tu. Puan Dalina. Sebenarnya doktor berjiwa Semangat NGO. dia. Cuma masa tu tak mengizinkan. Terasa sangat nak pergi nak Betul NGO. sangat. Terasa sangat. Porofina pun aktif tu dekat Sabah. Macam-macam dia buat agriculture tu, yang nampak gambar sini, naik Gunung Kinabalu lah semua kan. Porofina. Dengan Saito University pun ada, Cik Fatihah nanti tengoklah kalau boleh buat program dengan Saito University juga Puan Faizah. Untuk susah banyak ni. Yang UDKL pun ada tengah Dr. Hazaria pun nak buat aktiviti. Dr. Hazaria ada gambar kapal terbang kat belakang tu. Doktor apa daripada UKL? Hazaria. Daripada Hazaria UKL? Muhammad Noh ya. Ya, saya. Tu ada jawab Dr. Kat. Doktor UKL tu ada MOU dengan kita. Betul. So, boleh sangatlah kita di samping program MOU dan juga program NGO lah. Betul Puan. Kita tengok balik tu MOU tu kata ada MOU. Itulah. Lagi 3 minit kita ada dari Saito tadi. Cik Fatihah ada ke Cik Fatihah? Satu universiti betul Puan Salwa? Cik Fatihah tu Saito University kan? Ada tak Cik Fatihah? Cik Fatihah mungkin boleh bagi sepatah dua kata juga pada Puan Faizah, pengarah kita mungkin daripada satu universiti, sedikit ada masa lagi 3 minit sebelum kita mula. Cik Fatihah daripada mana? Saya daripada Saito University College. Ni saya ada bawa student juga join program ni. Bagusnya. Thank you. Bagusnya. Di mana Saito universiti tu di mana? Saya tak berapa dengar.
di PJ campus tapi sekarang di kampus baru di Taman Pertama Ceras. Oh. Puan Faizah besar bila pergi sana tu Muda banyak lagi tu. program-program yang menarik di sana sebenarnya di Zaitun University Puan Faizah. Dia dah pergi sana hari tu kan. Fatihah banyak dan dia banyak membantu B40 walaupun dia swasta, universiti yang membantu B40. Oh, bagus tu. Dan ada juga Puan Reshma, dan maksudnya Puan Reshma pun orang kuat Women Logistic Transport peringkat global. Reshma, Puan Faizah, ini Puan Reshma. Assalamualaikum. Puan Resma. Mana Puan Resma? So, Puan Reshma tu ada tengah Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Rishma. Oh, Puan Resma. Welcome. I'm happy to join you today. Laki tak ada kelas. Ada exam aja. So I boleh masuk today. Puan Rosma daripada mana? Saya daripada company saya CLLB Sdn Berhad. Kami buat training dalam bidang logistics, especially dalam area maritime dangerous goods. So I'm also a council member of CILT Malaysia. Ya, so office saya kat Kelang. Kalau tanya tempat dari mana, sekarang saya tengah dial in daripada Kelang. Daripada Kelang. Ya. Well, after this, you boleh daftar dengan JPK lah sebagai pusat bertauliah. Ya, saya dah buat training for the SLDN. Oh dah. Saya dah buat dah sebab kan you have to go through 2 days ke full training kan untuk SLDN. Yes. And kami tengah nak prepare untuk buat training untuk truck drivers dengan industry partner. So industry partner pun dah masuk untuk SLDN training. So memang kami nak gunakan NOS yang dah sedia ada untuk haulage drivers yang heavy vehicle. Ya, dan kami nak add on sedikit lah dari segi CILT qualifications, CILT CPC qualifications untuk drivers. Okay. Okey, jadi kita kena buat satu perjumpaan nanti kot Has kan, Faizah dengan council members kita dengan lebih detail. Let's not kacau your session. Please Jadi kita ada bincang khas nanti. Okey, Dr. Azam boleh kita mulakan? Dr. Azam silakan. Yes, Sebab boleh. Baik ya, okey baik. Kita mulakan. Dr. Azam, mic. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi salah seorang daripada co-host bagi program Wilat Malaysia Inspire Kitchen, WMIK. So this is a very good platform lah bagi saya. Sangat is a very good platform to connect all the powerful ladies in logistics here, and then we are sharing knowledge at same time dapat kongsi macam mana nak masak apa saja yang nice to eat. I datang untuk makan saja ya. Okay, so this is a very good session. Okay, without further ado, to all, hari ini kita akan membincangkan tajuk wanita dan kemahiran, dan our main speaker pada hari ini adalah Puan Faizah Harun. Puan Faizah Harun. Okay, a little bit background, a little bit latar belakang mengenai Puan Faizah. Puan Faizah berasalnya dari Kelantan, Kelantan, Bacok Kelantan, dan sekarang berpendidikan tinggi sarjana sains pengurusan kejuruteraan daripada Universiti Putra Malaysia. Okay, sekarang Puan Faizah memegang jawatan sebagai pengarah bahagian kerjasama strategik Jabatan Pembangunan Kemahiran. So, this is a little bit background mengenai Puan Faizah lah. So, ya, Dr. Azam, sebelum kita nak serahkan pada Puan Faizah, kita ucap selamat datang pada semua pada hari ini. Yang bersama saya nampak ada Puan Darina, semestinya ada Fatihah. Cik Fatihah bersama dengan pelajar-pelajar daripada satu universiti. Terima kasih Puan Reshma daripada council member kita, Dr. Hazari di KL, Puan Rufina yang merupakan orang Sabah, Wilat daripada Wilat Sabah. Dan juga ramai lagi sahabat pelajar, terima kasih, dan kita akan kongsi video tersebut dengan pelajar-pelajar kita, CLT akan hantar nanti. Dan kenapa dapur ilmu, Dr. Azam? Good question. Tanya Dr. Azam, lelaki seorang kan? Dr. Azam seorang lelaki. Saya seorang kan? Yang berlainan hari ini. Friends of Wilat kan? Friends of Wilat. Jadi kenapa dapur ilmu, Dr. Azam? Mungkin dari segi pemahaman lah, lebih MIK tu. Bagi from pemahaman saya, from my understanding, saya letak this platform mana sambil kita belajar masak tu, sharing knowledge tu, kita mencari, kita dapat juga ilmu baru, something related to our course, our professional development. So ini
program serampang dua mata. That mean sambil masak ini kita learn something new. Ya, Puan Salwa boleh cakap sikit tentang WIK sebagai cerahkan pada Puan Faizal sedikit tentang nak terangkan macam mana kita trust tadi, kita ada mentorship tadi, bagaimana wujudnya WMIK tersebut. Sedikit latar belakang. Puan Salwa silakan. Puan Salwa. Okey, terima kasih Dr. Jessica. Terima kasih kepada semua kehadiran hari ini, cantik. Puan Faizal terutama sekali. Terima kasih kerana menerima jemputan daripada kami, Wilayah Malaysia. WMIK ni sebenarnya idea tu datang daripada Wilayah Management. Kami memikirkan bagaimana untuk cara baru untuk kita divertkan ilmu-ilmu especially on logistics and transport and supply chain. Jadi tak adalah student tu duduk dalam kelas, duduk bilik kuliah during the pandemic especially. Jadi kita ciptakan WMIK ni, Wilayah Kitchen ni asalnya Wilayah Kitchen. Jadinya student ni dia terhibur. Kita sambil memasak kita berkongsi ilmu, berkongsi kasih sayang, bercerita tentang adab-adab, and then pendekatan student tu kita nak dia lebih attach dengan CLT as a professional body. So kita bersyukurlah sebab WMIK sekarang ni dapat banyak jemputan. Baru-baru ni kita memasak bersama dengan Majlis Profesor Negara, dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kan ada lagi jemputan-jemputan lain. Jadi kami sekarang ni menunggu Puan Faizah daripada JPK untuk memasak dengan WMIK. Okey, Dr. Jack. Ya, dan kita punya strategic trust daripada Wilayah ada 4 trust yang memang kita ikut dari segi mentorship, entrepreneurship, ya, leadership dan juga empowerment. 4 tu memang kita adalah trust kita lah daripada Wilayah. Dan 5 inspiring session kita adalah pertama tadi WMIK, kita ada road safety. Ya, tadi Puan Faizal tanya tadi kan tentang WMIK, saya jelaskan sedikit. Healthy lifestyle, kita ada art and craft dan juga public speaking. Jadi Puan Faizal adalah bahagian kemahiran pada hari ini, ya. Salah satu daripada trust kita berkaitan dengan 5 inspiring session of Milad of Malaysia. Itu sebenarnya memang berkaitan, Puan Faizal. Memang sangat berkaitan, kemahiran tu yang kita perlukan. Dan video yang pertama, sesi pertama kita dah kongsikan masakan kita, dan selepas habis saja Puan Faizal ni, kita ada lagi 3 resepi, ya, ataupun masakan kita bersama dengan OKU, kita masakkan semua. Ya, yang penting adalah kasih sayang. Dr. Azam, mungkin sedikit lagi sebelum kita serahkan pada Puan Faizal, Dr. Azam. Sedikit lagi. Dia lelaki seorang kan, sengaja aja. Dr. Azam seorang lelaki, tak ada gender apa-apa. Okey. Saya tak ada apa. Better kita without further ado kita bagi pada Puan Faizal lah untuk sharing dia punya info to all of us. Okey. Baik, silakan Puan Faizal, silakan. Okey, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Profesor Madya Teknologis, kena baca penuh, Dr. Jessica Ong Hai Liu dan juga Dr. Azam daripada, saya tak pasti Dr. Azam Wilayah juga ke? Dr. Azam Friends of Wilayah. Friends of Wilayah. Lelaki jadi Friends of Wilayah. Tapi of course from CILTM lah kan. Okay. So thank you very much lah, especially Puan Sarifah Salwa yang menjemput saya pada pagi inilah. Saya tak pasti sama ada Mr. Surin ada ke tidak pada pagi ini, tapi of course dia akan dengar lah kita punya program selepas ni kan, sebab kita ada kita dah ni lah okay, so saya rasa saya nak share dulu saya punya screen. Sebelum tu sambil-sambil tu saya nak maklumkanlah dan saya nak mengucapkan tahniah lah kepada pihak CILTM kerana telah mendapat intellectual property tadi daripada Maipo. Dia punya Wilayah tadi kan, WMIK tu tadi. WMIK punya logo telah dapat IP lah daripada Maipo, ya. So tahniah saya ucapkan. Juga saya ucapkan berbanyak tahniah kepada pihak WMIK ataupun juga CILTM atau Wilayah lah kerana mengadakan program pada pagi ini. Dan juga tadi kalau ikut cerita lah yang di-share oleh PM Jessica dan juga Dr. Azam tadi serta Puan Salwa berkaitan dengan program-program yang Wilayah ataupun WMIK buat berkaitan dengan masakan dan sebagainya. Saya ada satu pengalaman bersama dengan pihak JKKR ataupun Kementerian Kerja Raya di mana kami ada buat satu program kemahiran. Jadi salah satu program kemahiran tu kita buat ada pelbagai lah, antaranya masakan dan sebagainya.
Jadi KKR dia telah tawarkan kepada pihak JPK untuk pergi lawatan ke satu universiti di Shanghai tu. So universiti di Shanghai tu dia ada satu dapur untuk memasak cake decoration saja. Di mana semua lecturer-lecturer dia akan diberi kos ataupun khusus untuk buat cake decoration. Rupa-rupanya khusus tu bukannya untuk dia mengajar kepada pelajar, tetapi untuk bagi idea ataupun kreatif, untuk lebih kreatif lecturer tu. Jadi dengan cake decoration tu mereka akan jadi terbuka, open dia punya minda. Jadi dari segi kemahiran lain ataupun contohnya lecturer tu adalah lecturer bidang otomotif. Tetapi mungkin sebelum ni dia kurang kreatif, tetapi bila diberi khusus untuk cake decoration, after that dia akan kreatif lagi. Dia punya pemikiran macam mana dia nak pergi maju lagi, meningkatkan lagi otomotif dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang boleh saya share. Cuma saya tak berkesempatan untuk pergi ke universiti tersebut. Tak silap saya nama dia lebih kurang Shanghai University ataupun universiti lain tapi yang berada di Shanghai. Mungkin kita boleh lihatlah selepas ni ataupun kita boleh kontak Kementerian Kerja Raya lah. So berbalik kepada saya punya tajuk pada pagi ni, saya nak maklumkan kepada semua hadirin peserta semua, saya tak pasti. Kemungkinan selepas ni kita akan share kepada semualah, bukan wanita-wanita sahaja, tetapi mungkin sepenuh bulan ni bulan wanita. Jadi sesuai sangatlah pihak Wilat menjemput saya untuk bagi sharing pada hari ini lah, pada pagi ini. Jadi saya bagi tajuk wanita dan kemahiran, mungkin bukan setakat kemahiran yang biasa, tetapi sebenarnya kemahiran-kemahiran yang memang amat diperlukan oleh seorang wanita berkejaya seperti kita lah pada zaman yang serba mencabar ni. Especially orang kata zaman IR 4.0, zaman COVID, semua mencabar lah sebenarnya lah. Jadi saya teruskan dengan saya punya pembentangan. Sebenarnya sukalah saya nak sikitlah saya cari wanita. Bila sebut wanita, kita tengok definisi dia. So kalau kita lihat definisi wanita daripada segi bahasa, saya searching dekat website, dekat Dewan Bahasa dan Pustaka dan sebagainya, kita dapati dia mengertikan lawan kepada lelaki. Simple aja sebenarnya. Jadi dari segi bahasa, wanita itu lawan kepada lelaki. Tapi kalau dilihat kepada kamus Dewan, ia adalah satu ungkapan halus yang memberi erti seorang perempuan. Wanita itu adalah orang perempuan. Disebut lagi lawan kepada lelaki. Maknanya kalau tak ada wanita, tak ada lelaki. Dia kena berlawan lah. So itu definisi dia, kita kena tahu juga. Mungkin kadang-kadang kita tak perasan kenapa dipanggil wanita. So rupa-rupanya definisinya hanyalah mengertikan lawan kepada lelaki. Maknanya kedua-dua tu tidak akan ada satu pasangan jika tidak ada salah satu. So saling memerlukan lah. Okey. Kita tidak akan lengkaplah kalau kita tidak cerita demografi ataupun statistik negara kita, di mana untuk makluman semua pada masa 2021 sekarang ni kita ada 15.88 juta 15.88 juta perempuan ataupun wanita di negara kita. Untuk lelaki 16.77. Jadi kalau kita tengok ratio dia, kalau kat bawah tu ratio dia lelaki dan wanita, kalau 106 lelaki tu ada 100 perempuan. Kita kena letak macam tu. Baru dia nampak sekatalah rate dia tu. Jadi sekarang ni lelaki dengan wanita hampir samalah sebenarnya. Kurang 6 orang saja. Jadi di sini kita nampak betapa pentingnya peranan wanita tu di negara kita. Sama ada dari semua segi lah. Mungkin dari segi pengurusan dalam kerajaan, di dalam satu-satu organisasi dan sebagainya lah. So kita nampak di situ betapa pentingnya wanita. Okay, kalau kita tengok live birth pula, female babies setakat ni, saya ambil yang 2020 saya dapat meningkat. Jadi bayi perempuan dilahirkan 55,881 berbanding dengan bayi lelaki hanya 55,692. Maknanya hampir 100 berbeza. Kata contoh ini quarter 2. Jadi untuk quarter 4, kalau tambah 100 lagi. Jadi mungkin dalam setahun tu perbezaan kelahiran bayi lelaki dengan perempuan 400. 400 bayi perempuan dilahirkan berbanding dengan bayi lelaki. Jadi kalaulah kita tengok 10 tahun lagi akan datang, kali 400. 400 kali 10, kita dah ada 4,000. 4,000 kelahiran bayi perempuan berbanding dengan bayi lelaki, pertambahan dia. Jadi
kemungkinan akan datang bayi lelaki ataupun nisbah lelaki dengan perempuan akan sama banyak dan akan timbul nanti berlebihnya masyarakat wanita ataupun rakyat wanita di negara kita. Itu yang perlu kita fikirkan, apa yang kita perlu lihat dan apa sepatutnya perlu ada kemahiran-kemahiran kepada seorang wanita, especially wanita berkejaya lah. Jadi tak sah kalau saya tak cerita pasal kemahiran. Bila saya sebut tajuk saya tadi, wanita dan kemahiran, saya bagi sikit definisi pasal kemahiran. Kalau dekat kamus DBP, kemahiran adalah kecekapan ataupun kepandaian. Kalau disinonim pula dengan bila dia mahir, dia kena terlatih, berkebolehan, berpengalaman, berbakat, serba boleh, pandai, cekap, kompeten. So satu sinonim. Bila satu lagi dipanggil pantas, pangkas, cekatan. Dia cekat lah. Kalau orang Kelantan sampai cekat. Ataupun dia bukan cekap, tapi cekat. Dan lancar, fasih, handal dan ulung. Ada lagi sebenarnya beberapa perkataan di belakang yang saya pun sebenarnya tak berapa faham. Mungkin dari segi bahasa Sabah Sarawak saya nampak. Tapi dia pelik sikit lah. So saya tak share sikit kat sini lah. Sepatutnya saya share, silap saya tu. Okey, tak sah juga kalau saya tak cerita berkaitan dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan saya nak maklumkan sekali lagi, seperti mana yang dimaklumkan oleh Dr. Azam tadi, saya daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, setujuan jabatan kami banyaklah sebenarnya. Jadi evolusi kami pun banyak. Tadi Puan Darlina tadi dikata dia bermula daripada tahun 1998. So masa tu kita dah dinamakan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan lah. Sebenarnya kita bermula tahun 71 dipanggil Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketunggangan Kebangsaan. And then kita ditukar kepada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Dan last kali pada 1 September 2006 kita dipanggil Jabatan Pembangunan Kemahiran. Di sinilah adanya perkataan kemahiran yang amat penting digunakan sampai sekarang lah. Skills ataupun kita sekarang selalu war-warkan berkaitan dengan TVET. Itu evolusi JPK, pengenalan kepada JPK lah. And then tak sah juga kalau saya tak cerita berkaitan dengan peranan Jabatan Pembangunan Kemahiran itu sendiri. Just simple, saya nak maklumkan kepada tuan-puan semua. Pertama sekali ini yang teramat penting, kita membangunkan standard pekerjaan. Ini fungsi utama Jabatan Pembangunan Kemahiran. So standard pekerjaan itu kalau tidak ada, kita tidak akan adalah pekerjaan-pekerjaan yang berstandard. Jadi membangunkan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan kita sebut ataupun kita sebut NOS, National Occupational Skills Standard. So kalau tak ada standard ni, kemahiran-kemahiran ataupun kemahiran-kemahiran yang ada, yang pakar-pakar ada tidak boleh diterjemahkan ke dalam satu dokumen. Itu sebenarnya tujuan kita lahirkan standard pekerjaan ni. Selalunya kita akan ambil pakar-pakar daripada industri atau mungkin persendirian ataupun freelance dan sebagainya. Kita terjemahkan kepakaran dan kemahiran mereka tu di dalam satu standard yang bertulis yang kita dokumentkan. Kita dokumentkan apa yang telah diberi kepada kita oleh pakar-pakar tersebut. Jadi daripada dokumen tersebut kita boleh bina pusat-pusat latihan dan sebagainya. Ini satu peranan yang paling utama di Jabatan Pembangunan Kemahiran lah. Dan seterusnya pentauliahan dan persijilan lah. So pentauliahan dan persijilan ni sama ada kita akan beri dalam bentuk pentauliahan penuh, iaitu kita panggil sebagai sistem latihan program bertauliah lah. Sama ada penuh atau modular, dua jenis lah, dua jenis, saya just simple lah. And then kita ada sistem latihan dual nasional. Macam tadi kita ada sembang-sembang dengan puan daripada Petaling Jaya tadi, daripada Kelang tadi. Dia telah melaksanakan SLDN, syarikatnya telah melaksanakan SLDN. So jika ada lagi hadirin yang belum melaksanakan SLDN, kita boleh bagi maklumat lanjut dan kita boleh bagi tambah kemahiran lagi kepada sama ada wanita ataupun mungkin CILTM punya peserta lah. Dan last kali pengiktirafan melalui pencapaian terdahulu. Ini pun amat penting lah. So tuan-puan yang dah ada kemahiran, yang dah ada kepakaran tetapi tidak mempunyai sijil, kita boleh persijilkan melalui pengiktirafan pencapaian terdahulu. Tetapi tuan-puan perlu buktikanlah, kena simpan bukti-bukti kemahiran, bukti-bukti pekerjaan yang lalu, dan kita dokumentkan dan ada satu sistem yang akan datang untuk
melihat sama ada pihak tuan-puan tu telah mencapai tahap seperti yang dikendaki di dalam standard yang telah kita bangunkan tadi tu. Itu kaedah-kaedah dia yang tuan-puan boleh dapatkan CJSKN, DKM yang kita keluarkan. Ada tiga kaedah tadi itulah, sama ada secara sepenuh masa, secara dual national ataupun secara pencapaian terdahulu, pengiktirafan pencapaian terdahulu. And then yang ketiga dan keempat tu adalah fungsi biasa yang kita perlu promosi dan juga kita perlu meningkatkan dari segi pengajar dan juga pakar industri lah. Itu amat penting. Kalau tidak ada 3 dan 4 tu tidak akan terlaksana 1 dan 2. Tidak akan berjalan dan tidak akan smooth lah perjalanan fungsi 1 dan 2 tersebut. Itu just simple berkaitan dengan fungsi Jabatan Pembangunan Kemahiran, perlu saya terangkan jugalah. Dan bila saya sebut tadi berkaitan dengan standard pekerjaan, di sini disebabkan pihak tuan-puan adalah daripada logistik dan forwarding, suka jugalah saya nak share berkaitan dengan NOS yang relate dengan logistik dan forwarding lah, yang telah dibangunkan oleh JPK bersama dengan pakar-pakar industri daripada tuan-puan sebenarnya daripada tuan-puan saya rasa. Kemungkinan Dr. Azam pun one of our pakar pembangun lah. Mungkin saya rasa. Saya pun baru mengenali Dr. Azam hari ini. Saya rasa Puan Darlina sendiri saya rasa daripada tadi dimaklumkan daripada tahun 98 lagi terlibat dengan NOS dan sebagainya. Saya panel NOS, bangunan logistik. Ya, tahniah Puan, tahniah. Okay, ini antara badan peneraju industri yang sekarang bekerjasama dengan kita, especially dalam membangunkan NOS lah. Ada 2 ILB kita. And then ini kita sebenarnya dah ada 16 NOS yang berkaitan dengan logistik lah. Iaitu tu kalau kita lihat tahap 5 pun dah ada. Sampai tahap 5 ada 2 tahap 5 tu. Sorry. Ada 2 tahap 5, FB 011-52013 dan IL 013-52014. Ada 2 kat sini. Tahap 1 pun ada. So semua ni 16. Dan yang ke 17 kita ada halal logistik. Halal logistik pun berkaitan dengan logistik lah. Halal logistik. Itu sedikit berkaitan dengan NOS logistik lah. Mungkin ada lagi yang saya tidak dapat kenal pasti. Selepas ni pihak tuan-puan boleh maklumkan, dan jika ada lagi yang perlu dibangunkan, pihak tuan-puan boleh terus kepada CILTM dan bawa kepada pihak CILTM dan pihak CILTM boleh bawa kepada pihak JPK lah. Okey. Jadi itu sedikit kita nampak macam rasmi sikit lah tadi. Saya suka jugalah nak share apa pengalaman saya selama saya bekerja, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang pengarah perempuan, dan saya juga sebelum ni sebagai seorang pendidik lah, sebagai seorang pengajar di pusat latihan kemahiran sebenarnya. Jadi untuk makluman tuan-puan semua, memang cabarannya tinggi lah berbanding kemungkinan cabaran berbeza di antara pengajar pendidik untuk pusat latihan kemahiran, mungkin berbanding dengan pendidik di pusat universiti lah, IPTA, universiti berbeza. Sebab bila di latihan kemahiran, contohnya pusat-pusat latihan kemahiran tu selalunya kita pelajar-pelajar yang memasuki pusat latihan kemahiran tu daripada kalangan B40, daripada kalangan yang mendapat pendidikan yang rendah lah, tahap dia punya pendidikan formal tu rendah. Contohnya SPM dia ada yang tak lulus dan sebagainya. So kadang-kadang masalah disiplin pun berlaku yang kita jaga macam seorang anak lah sebenarnya. So di situ kita lihat perbezaan yang ketara di antara mereka dengan pelajar-pelajar yang orang kata bijak pandai lah, berbeza. Tapi mereka sebenarnya terlalu kreatif, pelajar-pelajar tersebut terlalu kreatif. Jadi saya perlu persiapkan diri, bukan setakat saya, tapi pendidik-pendidik lain, pengajar-pengajar kami, tak kiralah lelaki ke perempuan, perlu ada kemahiran-kemahiran yang mereka perlu ada. Especially wanita berkejaya, dia nak jaga rumah tangga dia lagi dan nak jaga pelajar, nak jaga kejayaan mereka, nak jaga pelajar-pelajar yang bermasalah dan sebagainya lah. Itu perlu ada. Untuk makluman tuan-puan, saya juga banyak pengalaman di mana pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tiba-tiba datang warden kejut ketuk pintu, masalah disiplin pelajar. Terjumpa pelajar sedang hisap dadah di dalam tandas
ataupun di asrama dan sebagainya. So bermacam-macam perkara lah yang kita perlu hadapi, yang kita perlu lihat. Dan isu-isu di tempat kerja lagi dan sebagainya. Itu saya nak share dengan tuan-puan. Saya ada terjumpa satu kajian yang dilaksanakan oleh UTM pada tahun 2016 oleh Naimah Muhammad Ismail dan juga Bushrah Basirun. Di situ digariskan beberapa kemahiran utama yang diperlukan oleh wanita berkejaya dan berumah tangga. Itu yang digariskan. Kalau kita lihat kat sini, banyaklah. Kena ada kemahiran dari segi sukan pun kena ada, nanti anak balik tanya, membaca, memasak, jaga anak, IT dan sebagainya. Kalau kita lihat kat sini, itu keperluan dia. Memasak pun, sekarang pun sesuai dengan tajuk kita pada hari ini, kita punya dapur ilmu. So memasak of course lah, kena ada juga sedikit ilmu untuk memasak lah. Okay, kalau ini yang digariskan oleh pihak UTM tadi tu, oleh pakar-pakar daripada UTM, seorang perempuan ataupun seorang wanita yang berkejaya perlu kemahiran seperti ini, especially di zaman IT sekarang ni. Keibubapaan profesional perlu ada dalam diri mereka. Jika tidak ada, sekarang ni kita lihat anak-anak terdedah dengan macam-macam. Bukan setakat TikTok. Kalau tadi Puan Dalina kata, tick-talking tick kan. So kalau kita kata clock ticking ya. So clock ticking, tick, 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 tick. Sampai bila kita nak tunggu? Nak tunggu clock ticking tu nak pergi ke mana? So anak-anak sekarang kalau kita tak lihat, kita nampak macam berada di dalam rumah kan. Berada di bilik, tapi kita kena pandailah macam mana nak lihat. So ICT kita kena pandailah. Kita kena jaga macam mana dia lihat gadget-gadget mereka, mereka punya FB, TikTok tadi tu, Twitter dan sebagainya lah. And then bahasa kita. Sekarang ni kalau kita lihat anak-anak belajar macam-macam bahasa. Kalau di sekolah kebangsaan ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris. Kalau dia pergi ke sekolah jenis kebangsaan lagi, bahasa Mandarin, mungkin Cantonese dan sebagainya. Jadi kadang saya pun ada masalah. Saya tak pandai sangat bahasa Arab, walaupun saya pandai membaca Al-Quran. Saya pun cuma pandai membaca Al-Quran dan juga terjemahan. So bila anak balik nak belajar bahasa Arab dengan saya rasa terkilan. Saya rasa mungkin ramai juga ibu bapa yang sama macam saya. So kita perlu tahu juga bahasa-bahasa tersebut. Especially bahasa Mandarin dan sebagainya. Tapi itulah kadang-kadang kesempatan masa kita dan sebagainya. Kita tak ada masa sebenarnya kan. So masa kita kadang-kadang lebih daripada 24 jam. Jadi 25 jam, 26 jam kat mana tak tahu nak ambil 2 jam lagi tu kan. Okey, kan kita sebut pula dari segi psikologi. So psikologi, at least kita kena ada psikologi anak-anak. Anak kita umur 16 tahun, 17 tahun. Apa yang dia perlu ada? Itu psikologi anak-anak. Psikologi pekerja pula. Psikologi kaki tangan kita. So apa yang kita perlu tengok? Mungkin dari segi dapur masak tadi. So kita pandai masak, kita boleh masak, kita bawa makanan yang kita masak. Contohnya kita pergi outstation ke Sabah. So outstation ke Sabah banyak makanan tadi tu, bawa balik sayur, bawa balik udang basah, udang galah dan sebagainya. So balik masak dekat rumah bawa untuk kaki tangan. Itu salah satu daripada kesan psikologi. So pegawai-pegawai kita, staf-staf kita rasa dihargai. Bos tadi semalam pergi Sabah, walaupun tak ajak kami, at least bos bawa balik udang masak merah contohnya kan, masakan dan sebagainya lah. Itu psikologi yang perlu ada lah pada diri kita sebagai seorang wanita yang berkejaya dan seorang wanita di dalam top management level lah. Dan lagi memandu of course lah. Tiba-tiba kalau kita tak pandai memandu, tiba-tiba tak ada driver ataupun masalah suami dan sebagainya. Of course, tapi saya rasa kebanyakan wanita-wanita sekarang memandulah. Kalau satu family itu ada satu kereta contohnya, suaminya sanggup untuk bawa motor, isterinya memandu. So alhamdulillah lah kalau macam itu. Dan satu lagi komunikasi, amat penting sangat komunikasi. Sama ada komunikasi itu bersama dengan anak-anak, bersama dengan kaki tangan bawahan, bersama dengan pegawai-pegawai dan sebagainya. Itu amat perlu sangat-sangat kemahiran berkomunikasi, sama ada dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya.
Komunikasi, sama ada komunikasi secara verbal ataupun badan kita atau fizikal berkomunikasi. And then menulis, of course lah menulis. Menulis dan memimpin organisasi, dia berkait rapat tu, membuat keputusan, mengurus dan membaca Al-Quran. So kalau sebut pasal mengurus tadi tu, mengurus bukan sedikit, bukan setakat mengurus di office, tetapi sebagai seorang wanita berkerjaya, kita pandai mengurus di rumah, mengurus suami, mengurus anak-anak, dan mengurus tu banyak lagi, mengurus dapur, mengurus sama ada bila nak mengemas rumah, bila kita nak mengemas dapur, bila kita nak memasak. Kadang-kadang ada setengah orang tu bila dia terlalu sibuk dengan pekerjaan di pejabat, di tempat kerja, dia lupa nak buat pengurusan rumah tangga. Dia lupa berkenaan anak-anak, ada tinggal duit di mana-mana. Anak-anak rasa terabai. Dia rasa dia dah tinggal duit belanja, duit poket banyak bagi. Tetapi dia lupa untuk mengurus masa dengan anak-anak, untuk makan bersama, untuk masak anak-anak jarang-jarang sekali. So itu teramat penting lah. Kalau tidak, mungkin dia akan berjaya di pejabat, berjaya dalam bidang kerjaya dia, tetapi mungkin dia akan gagal di dalam rumah tangga. Itu yang amat membimbangkan lah. Dan yang kita perlu lihat, saya lihat dan saya rasa di dalam diri saya sendiri berdasarkan pengalaman saya. Kadang-kadang saya ni bercakap macam pakar motivasi pula, tapi bukan macam berangan nak jadi pakar motivasi sebenarnya. Tapi tak mampu lagi lah. Tetapi itulah sepatutnya yang perlu ada pada diri kita sebenarnya, psikologi tu. So bila kita ada sedikit sebanyak berkaitan pengetahuan psikologi, dia akan jadi automatically kita boleh memotivasikan anak kita, memotivasikan pegawai-pegawai bawahan kita, kawan-kawan kita juga, dan juga mungkin suami kita. Suami kita pun kita boleh motivasikan. Betul tak Dr. Azam? So Dr. Azam seorang sekarang ni lelaki sebenarnya. Kita maaf Dr. Azam. Dr. Azam cengar hari ni. No intention to argue with the ladies. Yes. Sebab dia seorang. Okay. Sebab dia seorang. Jangan lawan wanita. Jangan lawan. Bagi saya jangan lawan wanita. Okey, amat perlu sangat-sangat. Jadi last kali membaca Al-Quran lah kalau untuk Islam lah. Mungkin kalau untuk non-Muslim tu ada punya kitab-kitab yang berkaitan. Perlu tahulah kita sebagai seorang yang beragama lah kan. Jadi anak-anak pun akan kagum dengan kita sebagai seorang ibu. Boleh baca Quran dan sebagainya lah. Okay, itu sedikit yang saya kongsikan daripada pembacaan saya. Saya suka cari perkara-perkara macam ni di samping kemahiran-kemahiran lain lah yang saya ceritakan tadi itulah. Tapi sebenarnya untuk makluman tuan-puan, kemahiran yang saya cakap di sini ada di dalam standard kemahiran kita kebanyakan. ICT contohnya. So jika tuan-puan memang dah ada ICT, ada perkara-perkara yang berkaitan dengan Information and Communication Technology, tetapi tidak ada sebarang sijil, so boleh ambil sijil pengiktirafan pencapaian terdahulu seperti yang saya maklumkan tadi itu. Sama juga dengan psikologi dan sebagainya. Mengurus. So pengurusan pun kita ada. Standard dari segi standard untuk management pun kita ada, dan standard untuk sebenarnya untuk tahfiz pun kita ada. Untuk agama pun kita ada. Untuk medical dan sebagainya pun kita ada lah, tetapi tak banyak lah yang berkaitan dengan medical. So itu saja, saya ada sedikit lagi just simple berkaitan dengan wanita di dalam penyertaan ekonomi lah. Peluang dan penyertaan ekonomi wanita, kalau kita lihat sekarang ni kadar penyertaan tenaga buruh wanita, kadar penyertaan dia 55.2% sahaja berbanding dengan lelaki 80.4%. Tinggilah lelaki tinggi. Dan kalau lihat akhir hujung sekali ni, profesional dan pekerja teknikal sebenarnya banyak, 44.3% dah wanita masuk dalam profesional dan pekerja teknikal. 55%, 55.7% adalah lelaki lah. Kalau dilihat di sini. That's why kalau lihat wanita berkejaya ni tinggi, jadi perlu di-equip dengan maklumat-maklumat yang saya jelaskan tadi tu. Keperluan-keperluan dekat ibu bapaan profesional, psikologi dan sebagainya. Okey. Jadi ini adalah statistik yang saya ambil daripada Jabatan Perangkat Malaysia lah, yang menyatakan kadar penyertaan tenaga buruh wanita di Indonesia lebih rendah lah berbanding lelaki lah. Okey, last kali sebagai kesimpulan kalau kita lihat peranan wanita tu sebagai umumnya dia adalah pendidik, walaupun dia ibu sebenarnya, dia pendidik kepada anak-anak,
ke pendidik kalau dia bukan pendidik sekalipun. Kalau pendidik, kalau kita tengok sekarang ni di sekolah-sekolah pun kebanyakan cikgu pun lebih ramai lah, cikgu wanita pun lebih ramai lah berbanding dengan guru-guru lelaki lah. So dia adalah pendakwah, dia juga adalah isteri lah kalau dia seorang isteri. Ini umum dia lah menyumbang kepada tenaga negara secara umumnya. Peranan wanita terlalu besar lah kalau kita nak kaitkan dengan seorang ibu, seorang pendidik, pendakwah, isteri dan banyak lagi yang saya sebutkan tadi tu. Dan kemahiran-kemahiran lain yang perlu ada sebagai seorang wanita adalah kemahiran-kemahiran tadi dan juga mungkin boleh direlatekan dengan standard yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan juga kalau di dalam CILTM ni, standard yang berkaitan dengan logistik dan juga pengangkutan tadi itulah. Saya harap apa yang saya sampaikan ni sedikit sebanyak memberi maklumat dan juga faedah lah kepada tuan-puan semua. Saya bukan pakar di dalam perkara-perkara ni, saya cuma share apa yang saya alami dan apa yang telah saya hadapilah selama lebih kurang saya sebagai seorang ibu dah 20 tahun sebenarnya sebagai seorang ibu, tetapi sebagai seorang pendidik dah 25 tahun. Saya mula mengajar pada tahun 1998 lah. Saya sebagai seorang pendidik kemahiran lah, pengajar bidang kemahiran. Dan saya sebagai seorang pengarah 18 tahun lah, bermula tahun 2003, 19 tahun hampir 19 tahun sebagai seorang pengarah lah di pusat latihan sehingga sekarang lah di Jabatan Pembangunan Kemahiran. So itu je lah pengalaman yang saya ada, walaupun sedikit, harap-harap dapat memberi manfaat kepada tuan-puan yang mendengar sama ada pada hari ini ataupun hari-hari akan datang, kerana maklumat ini ataupun program ini telah direkod lah oleh urus dia. So saya rasa itu saja daripada saya, daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, jabatan ataupun daripada bahagian kerjasama strategik yang menguruskan industri lead body. Saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan moderator dan puan moderator. Ya. Terima kasih kepada Puan Faiza. Dan sebelum itu Dr. Azam, Puan Sabaria atau Prof. Sabaria bersama kita juga pada hari ini. Saya nampak Puan Sabaria dah masuk. Kita ada nampak ni kan, seorang lagi daripada DBP kita ada Ruby juga, Puan Rabiatul ada bersama kita juga Puan Faiza. Jadi kita buka pada soalan, Dr. Azam mungkin Dr. Azam nak cakap sesuatu sebelum kita buka pada soalan dulu sebelum kita kongsi video kita. Dr. Azam silakan. Okey, saya ada satu soalan ini daripada Puan Ruby dari DBP. Oh, dah ada soalan dah. Okey. Dah ada soalan. Ini daripada Puan Ruby Puan Faiza Puan Ruby tanya, saya nak bertanya kepada Puan Faiza, sejauh manakah pengurusan di jabatan mengambil kira bakat dan kemahiran sebagai asas prestasi kaki tangan berbanding tempoh perkhidmatan khususnya untuk kenaikan pangkat. Dia mengenai bakat dan kemahiran berbanding dengan tempoh perkhidmatan. Berat juga tu soalan tu. Puan Rabiah daripada DBP. Puan Rabiah Adawiyah, Dewan Bahasa Puan Pustaka. Rabiah Adawiyah daripada DBP. Dewan Bahasa Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Susah juga saya nak jawab tu Puan, cuma berdasarkan kepada pengalaman saya di Jabatan Pembangunan Kemahiran lah. Kalau ikutkan perkara ni selalunya bergantung kepada pengurusan tertinggi ataupun kita punya pegawai yang memberi markah peratusan kepada prestasi kita lah, kalau ikut di JPK lah kalau saya lihat. Sebab kalau kira bakat dan kemahiran tu sebenarnya kalau SKT yang lepas tu kita tak nampak sangat di mana dia letakkan dari segi bakat dan kemahiran. Kadang-kadang kita tak perasan. Kemungkinan Puan saya lihat untuk akan datang bermula pada tahun ni kita ada satu kaedah baru yang dikeluarkan oleh JPA untuk laporan nilaian prestasi. So saya nampak kat situ ada berkaitan dengan bakat dan kemahiran kat situ. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok macam contohnya ketua jabatan yang nampak kemahiran yang ada pada pegawai-pegawai mereka, kalau pegawai tu kemungkinan contoh daripada bawah, daripada grade bawah,
And then bila dia nak naik pangkat, kadang-kadang tu dilihat berdasarkan kepada saya bagi contoh di kami pegawai latihan vocational, kita ada satu kita panggil kriteria kecemerlangan. So di dalam kriteria kecemerlangan tersebut ada digariskan kemahiran-kemahiran ataupun pekerjaan-pekerjaan yang kita telah buat sepanjang beberapa tahun yang telah kita duduki, itulah. Macam contohnya saya sebut tadi, kalau JPK kita ada pengiktirafan pencapaian terdahulu. So dia buat lebih kurang macam itulah. Jadi bila disenaraikan kemahiran dan bakat kita tu di dalam borang untuk kriteria kecemerlangan tersebut, jadi pegawai atasan tu akan bagi nilaian yang tinggi untuk mengesahkan bahawa pegawai tersebut boleh dinaikkan pangkat tanpa duduk di satu tempat yang khas. Dia panggil khas untuk penyandang. Lebih kurang macam itulah. So dia tak akan pergi keluar daripada kawasan dia lah. Itu lebih kurang daripada JPK. Kami telah membuat permohonan khas kepada JPA lah untuk kriteria kecemerlangan tersebut. Mungkin saya rasa ada jabatan-jabatan lain yang dah ada dan yang belum ada pun banyak sebenarnya, Puan Adawiah lah. Itu yang boleh saya share yang ada di Jabatan Pemohonan Kemahiran lah. Ya, Puan Rabiah Adawiah, okey, dah menjawab dan mungkin lebih nanti beliau bahasa besarkan nak pergi melawat ke JPK nanti kan. Puan Ruby boleh orang kata aturkan nanti kan. Sekarang tengah orang kata hangat isu-isu bahasa Melayu dalam simposium Pak Antarabangsa. Ini pun langkah terbaik permulaan kita, Ustaz Azam. Sebagai satu langkah kita. Ada soalan lagi tak? Kita buka pada satu dua soalan lagi sebelum kita ke video masakan kita yang kedua dan kita sediakan. Tu Prof Sabaria. Dah berbunyi dah. Assalamualaikum. Tak boleh tunjuk tak boleh tunjuk gambar sebab sedang beraksi. Tak apa, Prof Sabaria. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Saya sambil mendengar tadi, saya rasa seronoklah dengar penjelasan sebab saya pun memang kurang mahir tentang kemahiran ni. Tapi bila dah tua-tua ni, saya makin nampaklah saya rasa kemahiran-kemahiran yang generasi muda perlukan. Generasi remaja sampai kepada yang dah berumah tangga lah. Especially the ladies lah yang anak-anak perempuan ni. Jadi saya ada dua. Satu, saya nak tanya, sekarang ni kita punya perception kalau kemahiran tu mesti yang below average punya performance of individuals dia akan pergi kepada kemahiran kan, perceptionnya sekarang. Jadi kan saya nampak dah ada satu senario yang anak-anak atau generasi yang kira tidak mendapat kemahiran dari awal ni, dia orang at the end of the day dia orang ada handicap. Dia orang handicap lah in managing their life in practice apa semua tu kan. Jadi pergantungan kepada gadget tu menjadi lebih lah. Saya nampak. Macam contoh kita ambil the simplest, memasak lah kan. Kita assume perempuan tu automatik boleh pandai memasak. Tapi sebenarnya tak. Mereka kena belajar. Mereka kena acquire kemahiran tu. Kalau tidak memang mereka tak boleh pun. Tak kenal barang. Tak boleh tak reti nak pegang pisau pun. Halia pun tak kenal. Itu saya observe lah. Tapi banyaklah gadget-gadget baru kan. Macam sekarang dia orang sibuk tentang thermomix lah apa semua to help them. Tapi still kita nampak dia orang handicap lah. Kan dari sudut itu. Jadi saya nak tanya, ada tak avenue ataupun ruang di mana mereka-mereka yang nak develop dia punya skill ni, especially life skill yang simple-simple ni lah kan, untuk masuk untuk join, macam mana? Contohnya, saya rasa kalau overseas dia orang ada banyak macam dia buat society punya program kan, whereby dia orang boleh enroll, ambil berapa-berapa jam enrollment untuk cara mendidik anak, cara memasak, cara ni apa semua, of which memang diberi peruntukan untuk mereka enroll. Pihak-pihak macam city council buat program macam itulah. Jadi maknanya especially the housewife ataupun yang bekerja ni, dia orang boleh set up their time untuk they enroll into all this program. Kita ada ke atau saya yang tak tahu Puan? Nak saya jawab ke Puan? Saya nak tahulah kalau ada avenue yang macam tu sebab setakat ni yang saya faham all the kemahiran tu pun still a structured program where the children have to enroll kan officially, dan most of them yang enroll tu kita nampak dari sudut kemahiran mereka yang below average academic lah, dari sudut akademik.
Tapi sebenarnya kemahiran ni membantu banyak kepada life saving mereka lah, life. Maknanya kemahiran hidup mereka tu. Okay, saya share Puan kalau setakat yang saya maklum lah. Sebenarnya secara rasmi tidak adalah program-program yang macam simple program untuk hantar anak dan sebagainya tu. Sekarang ni saya tak nampak. Saya banyak juga secara peribadi saya banyak pergi ke, contohnya saya pergi ke Kementerian Wanita, saya nak lihat program dia pun saya tak nampak. Dia terhad lah, program dia terhad. Saya pun pergi ke kementerian belia pun terhad hanya untuk belia sahaja. Untuk budak sekolah tingkatan 4, tingkatan 5 tak ada, pun tak ada. So saya cuba masuk ke sekolah. Saya banyak kali jadi sebagai seorang AJKP IBG, saya cuba masuk ke sekolah dan berjaya, tetapi cuma sekadar di dalam sekolah tersebut sahaja. Saya ambil contoh, sebelum ni saya jadi AJKP IBG, so saya bantu beberapa sekolah. Saya bantu beberapa sekolah untuk saya bawa budak-budak tingkatan 4 dan 5 tu merasai sendiri kemahiran di pusat latihan yang saya rajui itulah. Alhamdulillah mendapat sambutan yang hebat, ibu bapa suka dan sebagainya. Jadi contohnya saya nak bagi pandangan kat sini. Contohnya kalau Puan Puan apa tadi nama Rabiah? Sabariah. Contohnya kalau Puan Sabariah terlibat dengan PIBG, boleh bagi pandangan kepada dalam PIBG tersebut untuk bekerjasama dengan pusat latihan dan bawa anak-anak tu latihan ataupun pergi melihat sendiri dan merasai latihan di pusat latihan. Kalau contohnya ambil satu grup perempuan pergi ke IKM ataupun Giatmara ataupun IKB, dia orang ada masakan, program masakan. So merasai sendiri masakan kat sana, rasa masakan, memasak kan. Saya jahitan dan sebagainya. Saya pun sebenarnya baru saja dapat pendedahan tentang Giatmara. Of which saya rasa mungkin sebab saya mungkinlah naif kan, tak tahu, tapi saya rasa mungkin ramai orang juga tidak tahu. Sebab kawan-kawan, bila saya beritahu dekat kawan-kawan, saya semua pun tidak tahu. Jadi saya baru discover macam anak-anak SPM ni, lepasan SPM ni, saya sempat enrolkan seorang lah anak. Habis saja SPM, enroll Giatmara yang 5 bulan ke 6 bulan tu, dia pilih program dia. Yang seorang tu anak buah saya sempat masukkan, dia buat tentang hairdressing. Anak saya dia minat culinary. Jadi saya rasakan dia fill up the time memang menjana kepada kemahiran dan minat lah. Tapi saya rasa mungkin society tak aware, tak tahu tentang adanya program sebab macam saya cakap tadi, persepsinya sekarang bila kita sebut Giatmara, IKM, so they are for the below average group of children. Jadi kan ibu bapa ni dia orang pun macam it is not their interest to get to know ke atau tapi sebenarnya bila saya dah tahu, saya kata ya Allah, banyaknya ada, we can fill up kan. Jadi saya rasa macam tak salah kalau kita nak bagi anak kita belajar pendidikan formal terlebih dahulu, tetapi selepas tu kita kena equip dia dengan latihan kemahiran tersebut. Minat dia lah. Hantar dia Giatmara 6 bulan. Kata nak jadi doktor ke, nak jadi cikgu ke, selepas tu up to them lah kan. Betul lah, tapi saya rasa mungkin kita tak war-warkan, ramai parents yang tak aware. Sebab ada war-warkan. Saya pun baru tahu, jadi cerita kat semua kawan-kawan, jadi dia orang pun start tengok lah kan. Oh okey boleh masukkan anak-anak, rupanya banyak macam-macam kemahiran yang ada kan. So insyaAllah lah. Sebab tu lepas tu tadi saya dengar ada satu soalan tentang adakah dalam evaluation pekerja tu, staff annual evaluation tu dikira kemahiran-kemahiran. Saya rasa kalau macam saya dari UiTM, saya rasa dalam untuk Kementerian Pendidikan kita ada satu kolom tu, saya rasa it carries about 10 to 20% lah. Di mana kemahiran dan minat kita diambil kira macam. Tapi kemahiran dan minat tu mesti sampai ke tahap penglibatan dengan masyarakat lah. Jadi bukan makna kemahiran untuk diri kita sendiri seorang macam tu. Dia kena ada evidence, kita mahir di dalam sukan. Jadi kita involve dalam kegiatan-kegiatan sukan. Kita mahir dalam NGO yang terlibat dalam sekian-sekian. Jadi kita kena tunjukkan penglibatan lah. Ada insyaAllah. Saya rasa 10 to 20% lah evaluationnya. So itu sajalah saya nak kongsi dan terima kasih jawapan Puan Faizah tadi. It's very resourceful lah.
Puan. Terima kasih Prof. Sabaria di atas soalan kepada Puan Faizah tadi. Ada lagi tak soalan? Dr. Azam, tengok ada lagi soalan. Dr. Azam boleh tanya lagi. Dr. Jess, so far tak ada soalan, but I have a question. Saya ada satu soalan untuk Puan Okay. Faizah. Mostly saya punya soalan tu mostly kemahiran ni lebih pada after school. How about yang kita yang dah matang ni, tiba-tiba macam nak tukar bidang, nak tambahkan kemahiran teknikal macam mana? Ada avenue tak? Ada peluang tak untuk kami yang matang? Ada ni? doktor, boleh sangat-sangat mungkin. Kalau kita kumpulkan grup-grup kita ni, so kita mohon untuk khusus part time Sabtu Ahad ke di pusat-pusat latihan kita lah. So itu kita panggil tailored course. Kita nak khusus apa? Tailored course kita nak khusus contohnya servis kereta. Servis kenderaan 2 hari cukup dah. For just 2 days course cukup, dan kita akan dapat satu sijil, dia panggil sijil kompeten je lah. Satu sijil, bukan sijil penuh lah. Bukan dapat SKM penuh lah. Okay. Boleh Betul, sangat-sangat. dan boleh bincang apa yang kita nak nanti kan? Boleh. Faizah kan? Mungkin Profina Radius dapat pengurusi pada Wilayah Sabah, mungkin ada apa-apa tak Profina dengan agriculture, green technology, ada apa-apa yang kemahiran yang diperlukan ke? Kita minta Profina. Boleh Profina? Nak berkongsi ya? Silakan. Ya, terima kasih. Bagi saya, saya nak sentuh sikit pasal kemahiran kita sebagai wanita dan sebagai ibu bapa ni ya. Sebenarnya setiap individu tu memang ada kekuatan dan kelemahan kan. Jadi experience macam saya lah, contohnya saya masih berpegang kepada kata pepatah menelur buluh biar aur biar dari rebungnya. Melentur buluh biar Dari rebungnya. ya. Apa rubiah dia tu? Ya, sebab saya belajar daripada my parents ya. Because my father was a police officer last time and was very strict, and then my mom memang suri rumah, and then I'm the youngest of 10 siblings, so I learned from my parents kepentingan untuk bertanggungjawab ya, sikap tanggungjawab untuk diri sendiri dan kepada keluarga, dan kalau kita adalah pelajar dan kita mesti belajar, contohnya contohlah ya. So kalau soal tentang kekurangan pengetahuan bagaimana hendak mendidik anak-anak ya untuk menimbah kepakaran pada mereka, itu bermula daripada diri kita sendiri, kita sebagai ibu bapa ya. So sekarang ni kita nampak peranan ibu bapa ni semakin mencabar, jadi keperluan untuk mengetahui bagaimana mendekati, menyelami perasaan anak dan psikologi seperti yang Puan Faizah sentuh tadi amat perlu ya. Kita tak perlu jadi terlalu pakar, tetapi cukup sekadar memahami dan to understand, and then to set example and to teach our children the do's and the don'ts. Discipline is very important. Kalau dalam bidang saya ni agriculture, saya memang tunjuk anak-anak saya tentang makanan, sumber makanan. Semuanya bermula daripada pertanian, penternakan, how we process things and then to make it a product, food product. So that is a way for me to teach my children about logistics. Bagaimana ada mengeluarkan makanan, So in a way they learn how to do business, you see. So saya bukan nak menyentuh tentang kelemahan seorang individu, seorang wanita dalam soal mendidik anak-anak. Every one of us have our weaknesses and strength. Hanya perlu ada kesedaran diri sendiri ya. Apa yang penting untuk keluarga, apa yang penting untuk anak-anak ya, macam mana nak membentuk sikap, sifat, identiti anak-anak. Itu saja dari saya. Thank you.
Baik, terima kasih Profina, pengurusi daripada Bilik Sabah. Ada lagi tak soalan? Satu dua soalan lagi mungkin sebelum kita ke video kita. Nampak Puan Shima pun dah masuk sekarang ni. Kita ada juga TS Dr. Nasir sekjen kita. Ada dengan iPhone dia, tak ada nama tapi saya tahu dia ada bersama kita. Thank you TS Dr. Nasir dah Nasir. masuk. Apa Rabiah? Ada Rabiah. Orang pasal pustaka dah datang dah masuk. Tadi soalannya je Dr. Azam. Oh, Kalau orangnya dah dia masuk. masa pustaka. Dia kena bercakap, macam tak jadi. Selamat pagi. Okey. Puan Rabiah silakan. Boleh Ruby berikan soalan. Ada soalan lagi ni Puan Faiza, sangat menarik. Ada lagi? Okey. Sebab macam ni, kita ni bersama-sama dengan generasi yang sangat energetik. Macam kami di DBP, kalau orang lihat DBP ni orang kata orang yang sangat sentimental dan begitu bercitrakan perjuangan bahasa. Jadi kita generasi yang energetik ni rasa macam tenggelam dengan aura itu. Tapi kami ada satu dimensi lain. Tu yang saya bercerita tentang bagaimana pentingnya bakat dan kemahiran ni, terutamanya saya lihat itu bagaimana generasi-generasi yang energetik ni juga penting tentang soft skill, Puan. Jadi saya perhatikan, saya pula tu kira frontliner untuk DBP ni, berada dalam komunikasi media kan. Ada attend meeting lah online. Jadi tu yang saya lihat bagaimana tentang pandangan Puan berkenaan soft You okay skill. Khususnya untuk generasi baru ni, kita melihat kemahiran tu tentang fizikal saja kan, dengan teknologi dan sebagainya, tapi tentang soft skill ni. Mohon pandangan Puan. Silakan Puan. Terima kasih Puan Sabar, Puan Ruby. Puan Ruby. Ya. Tadi Prof. Kita cerita pasal Gen Z, lepas tu Gen apa sekarang yang terkini ni, kan? Apa? Itu yang menakutkan saya sebenarnya kan. Bila kita lihat anak-anak macam saya pun, walaupun saya dah berumur, tapi anak saya baru 20 tahun lah. Tapi walaupun 20 tahun kita nampak perbezaan dia, macam mana dia punya energetiknya, dia punya pengetahuan tu laju sebab dia bersama dengan apa orang kata gadget-gadget dia tu kan, membimbangkan lah. Jadi satu yang mungkin yang kita perlu sebagai seorang ibu lah, yang kita perlu ada sebenarnya, di samping doa kepada anak-anak tu, kita tidak boleh langsung ada satu pemikiran negatif kepada mereka. Jadi satu doa. Contohnya bimbangnya anak aku ni macam mana. So itu dah satu negatif kan. Selalunya bila kita sebut macam tu, saya sendiri saya tengok akan terjadi kepada anak saya. Pengalaman saya akan terjadi kepada saya. So saya cuba elakkan pemikiran-pemikiran negatif terhadap anak, dan percakapan negatif pun saya elakkan. Sebenarnya saya belajar daripada pengalaman. Dulu saya kadang-kadang terlalu sibuk sampai balik marah anak. Anak jadi mangsa, suami jadi mangsa, kan? Kita fikir sibuk kita je. Kita tak fikir sibuk anak, sibuk suami. Macam mana kan? Sibuk anak macam mana dia nak apa orang kata dia panggil apa tu? Dengan diri dia ni. Dia berkonfrontasi dengan diri dia, nak daripada 16 nak naik 17, nak naik 18, kan? So hidup dia ni terlalu orang kata berombak-ombak. Jadi kita lupa keadaan diri dia. Kita fikir kita seorang ibu berkejaya, kita sibuk. Kan? So perkara-perkara macam tu yang kita perlu sedar, yang kita kadang-kadang kita nak kita hebat di pejabat, kita nak kita hebat di mata anak-anak buah kita. Kita lupa dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itulah yang akan menjadi anak buah orang lain. Anak kita itulah yang nanti akan menjadi pekerja orang lain. Dan anak-anak kita itulah nanti yang akan menjadi bapa orang lain, ibu orang lain. Kita lupa, kan? So kalau semua orang sedar perkara-perkara macam tu, yang mungkin kadang-kadang saya rasa saya dah terlambat kadang-kadang, tetapi saya nak kongsilah dengan kawan-kawan, dengan semua peserta-peserta lah. Mungkin saya harap saya menjawab lah, itu pengalaman saya. Kan kadang-kadang saya lihat macam mana budak-budak sekarang, kadang-kadang kita tak tahu dia dah tahu. Soft skill tu dia dah tahu. Mungkin hard skill tu yang dia tak tahulah. Yang hard skill yang Puan Prof Sabariah cakap tadi, mungkin kita ikut dengan kemahiran baiki paip, baiki kereta dan sebagainya pun perlu ada, pergi giat marah dan sebagainya. Tapi soft skill tadi banyak yang dia dah tahu.
Ya. Tapi satu lagi Puan Rabiah, satu lagi soft skill yang kadang-kadang kita lupa, anak kita tak berapa tahu. Soft skill bercakap dengan orang tua. Kita lupa nak ajar dia kan macam mana nak bercakap dengan orang tua. Dia kadang-kadang kita tengok dia terlalu outspoken. Budak-budak sekarang yang umur 30-an, kadang-kadang bawah pada 30-an tu, ada anak buah kita lah kan kat office kan. Kita tengok, budak-budak ni outspoken betul kata kan kadang-kadang kan. Kan perasan tak? Tak, Puan. Ada kali kan saya ada beberapa, kita macam ada dua hal lah macam ni. Okey, kita kadang-kadang dimension yang kita boleh lihat tu, kita melihat generasi kita boleh lihat dimension tu. Kadang-kadang kita lihat yang satu pihak lagi tu tak nampak dimension kita tu. Jadi kita ni ada satu macam mungkin keadaan, itu yang saya kata tadi, soft skill tu nak kita mempengaruhi fikiran kita tu agak sukar. Saya mengakui kita mungkin ada soft skill tu di lidah tapi di jiwa nak memberontak. Jadi saya lihat itu yang untuk yang generasi muda punya pentadbir, okey, pentadbir ataupun kita punya jurutera ke siapa ke yang mempunyai apa tu orang kata kepakaran kan. Jadi saya rasa sebab kita rasa ada kita dapat lihat dimension tu, kita nak bantu, tetapi mungkin kita nanti dulu yang kita punya kan. Jadi itu yang kita rasa macam kita dah macam nak kita macam rasa kita ada tak boleh tahap soft skill ni, nak kena ganas juga. Jadi itu yang saya cakap terus terang dengan Puan, soft skill tu ada di lidah tetapi kemungkinan di otak kita dua-dua sekali sebenarnya. Bergerak agak ganas macam tu. Jadi yang kita kena balance kan kedua-dua tu. Jadi Rubiah ini satu cabaran kemahiran untuk soft skill. Sebab sekarang generasi bertembung tau. Generasi pentadbir muda memang bertembung, saya bagi tahu, bertembung. Jadi ini satu cabaran untuk kemahiran yang saya rasa kita kena holistik untuk package pentadbir kita. Siapalah, tak kisahlah latar belakang dia kejuruteraan ke, dia punya tu F ke, dia punya tu J ke, S ke, N ke. Kita kena bagi dia ilmu soft skill tu. Ini pandangan saya lah Puan. Saya berada di tengah-tengah. Saya setuju. Saya umur 45. Kemudian saya ada tim adik J, yang J ni dia orang baru masuk ke sini kan. Jadi dia orang dah nampak kan. Jadi kita berada di tengah-tengah. Jadi mestilah kepada Wilat atau perbincangan ni jadi lebih boleh kemukakan kepada Puan. Bagaimana kita boleh bantu memantapkan lagi kualiti kita lah, kualiti kita pentadbir. Terima kasih Puan, terima kasih. Nanti kita sembang lagi, jumpa. Baik Puan. Itu kena sesi lain ni Datuk Azam, sesi khas ni antara Datuk Azam dengan Geleng kan. Wow, hebat tu, banyak lagi sekali kita. Ada Puan Shima Sunja pun ada soalan daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Pak Izzah, dengan izin kalau kita lewatkan sikit banyak soalan-soalan yang masuk kan. Puan Shima silakan. Assalamualaikum, minta maaf sebab baru lepas habis dalam meeting bos tadi. Okey, macam mana pun saya boleh dengar juga secara ni. Tapi sebenarnya saya setuju apa yang Ruby cakap tadi. Walau macam mana pun saya minta pandangan daripada Puan Izzah sendiri lah. Sebab saya daripada UPNM. Okey, apa pandangan Puan Izzah sendiri tentang kemahiran apa yang terbaik untuk pelajar-pelajar kita sekarang sebenarnya kalau ikutkan? Maksud Puan Shimah kemahiran yang terbaik untuk pelajar-pelajar, kemahiran tambahan ke ataupun kemahiran tambahan kemahiran tambahan. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, especially selepas COVID ni kan, so kemahiran tambahan yang perlu ada, yang penting adalah ICT. Itu yang utama. Yang lain-lain tu, kemahiran hidup yang lain tu memang sepatutnya pelajar ataupun sama ada lelaki ataupun wanita, dia perlu ada kemahiran hidup. Kemahiran hidup maksud saya kemahiran seharian di rumah. Sebab saya tengok sekarang ramai rakyat Malaysia sebenarnya tak tahu kemahiran hidup di rumah. Contohnya nak baiki paip pun dia tak pandai. Dia kena panggil bangla datang. Bangla tu cas RM100. Sedangkan RM20 je ataupun RM15. Ataupun RM5 je dia punya bahan-bahan tu untuk baiki paip, sama ada paip tersumbat, sinki tersumbat dan sebagainya. Ramai sebenarnya rakyat kita, masyarakat Malaysia tak pandai. Yang dah berjanggut beruban pun tak pandai sebenarnya kat rumah tu. Saya tengok jiran-jiran saya. Minta maaf lah kalau kebetulan ada jiran kat sini kan. So benda-benda macam tu yang perlu ada. Kalau kita tengok kan, saya suka tengok movie, saya tak tahulah, saya pun tak biasa duduk di US ke UK, tetapi bila kita tengok live dalam movie tu, mereka semua ada satu tempat untuk apa nama tu, kemahiran dia tu, ada satu store. So dalam store tu semua ada kan, lengkap. Nak baiki motor boleh, nak baiki dapur boleh, nak baiki something yang dekat rumah dia semua dia buat sendiri. Kalau kita tengok drama Melayu kita,
Tak ada. Drama Melayu kita rosak mesti dia panggil tukang. Sebab memang tu realiti hidup kita. Memang kita buat macam tu. Jadi kita kena start daripada sekarang, kita kena bagi anak-anak kita bermula dengan suami kita dan kita sendirilah kan. Kena pergi belajar sendiri macam mana kita nak baiki dapur kita tu sendiri. Selepas ni mungkin dah tak ada dah Bangla dengan Nepal tu datang masuk ke Malaysia. Betul tak? Itu yang penting, kemahiran hidup tu. Memang saya bimbang tengok ramai yang tak tahu kemahiran hidup sebenarnya. Dr. Azam macam mana pendapat Dr. Azam sebagai lelaki? Saya tambah sikit dengan Pak Izzah tu. Selain daripada kemahiran hidup, satu lagi ilmu kemahiran kita kena adalah kemahiran mengawal emosi. Yang tu macam Puan Rabiah cakap tadi. Betul tak? I think emosi lah. Betul. Setuju dengan Dr. Azam. Ya, setuju dengan Dr. Azam. Betul. Ya. Bukan mudah kena ada. Mudah nak mengawal emosi. Mengawal emosi ya. Itu penting sangat-sangat. Yes, of course itu top priority. Memang perlu banyak hadir kos ya Dr. Azam. Saya punya cadangan memang perlu ada kos terutama pensyarah ya, pensyarah berdepan dengan banyak cabaran saya faham. Dan tentang kita punya JJ tadi ni, JJ ni banyak birokrasi saya faham. Saya pun berkawan dengan kawan-kawan J, kawan F ni yang skim-skim ni. Saya J Puan. Mendalam maknanya dan juga tim-tim SR titik, saya tak pasti TS titik macam mana, saya faham, dan birokrasi. Jadi memang saya setuju dengan Dr. Azam, nanti kita boleh aturkan slot untuk pengurusan emosi. Dr. Azam, take note, Yuta boleh organize dengan Setuju. Okey, setuju. Lagi sekali pengurusan emosi pula lepas ni. Okey, dapat tajuk terus. Bersama mudah. Terus dapat tajuk. Dr. Azam Dr. Azam Hero kita. Dr. Azam teruskan. Kita sekarang ni kita tengok dekat Jambatan Pulau Pinang tu lebih kurang dalam bulan Mei ni berapa ramai orang terjun jambatan. Yalah betul lah. Bimbangkanlah Dr. Azam. Apa sebab? Tak dapat dikenal pasti. Kita patut tengok juga benda ni. Okay, baik. Mas Awal kita teruskan dengan perkongsian video kita. Kita masak-masak hari tu kan. Puan Ruby, Puan Syifa semua kan. 20 menu kita masak. Jadi adalah video yang kedua. Kita akan lihat Dr. Nasir dengan Darcha Kambing. Eri Hazara nasi daging utara. Dan juga anak syurga kita ya, Nur Kristina dengan lepak pisang dan labu. Itu 3 video tersebut akan kita tengok secara ni. Silakan Mas Awal share. Dan video tersebut sebenarnya memang panjang ya, dapat maklumat semua, pemeriksaan semua. Jadi kita akan lajukan dan video tersebut kita akan hantar nanti. Kita akan email kepada semua member-member kita untuk melihat lebih lanjut lah. Okey tak? Dapat tak? Belum keluar lagi. Pasal apa belum keluar lagi? Nampak di bahagian folder, files. Boleh ke? Kalau tidak boleh, saya cuba di Telegram terus. Boleh. Ya, saya cuba terus di Telegram. Tak apa, saya Awal stop share dulu, saya teruskan. Saya cuba terus di Telegram. Okay, share sound. Okay. Nampak semua nampak? Boleh nampak? Nampak? Okey, baik. Baik, kita saksikan sama-sama selepas kita dah dengar orang kata orang kuat kita Puan Faizah, kita bersama-sama saksikan video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi datang ke. Ini adalah bersama dengan TS Dr. Nasir, iaitu Sekjen kita, Catat Logistik and Transport dari Uni KL. Masak apa tu? Masak apa tu Puan Sawa? Boleh menjawab Puan Sawa? Kita masak darcha kambing. Darcha kambing. Cantik apron. Ini lah sumbangan Puan Rufina. Puan Rufina sponsor apron. Lagi pekat lagi kau. Wow. Okey, antara bahannya kita ada daun kari, lepas tu rempah 4 sekawan. Menarik juga sebab daging kambing ni sebenarnya lebih baik dari daging lembu Puan Sal. Ya, betul. Pasal daging kambing lebih baik, tapi daging kambing mahal lah Puan Sal. Sekarang memang dah
Dah semuanya mahal sekarang ni. Ha. So elok Tak apa, sangat nanti kita belah sendiri kambing. Halus sudah mudah hadam. Kita tengok sedikit Saya kepada nak pencen nanti saya nak belah kambing. Terbaik. Wow. Terbaik. So kita boleh beli dengan Puan Faiza. Boleh. Kita pergi farm Puan Faiza pula. Wilat pergi sana pula. Itulah. Memang kita hutang satu ni nak masak dengan Puan Faiza. Faiza dah janji nasi kerabu tu. Faiza kata nasi kerabu. Okey, boleh. So sambil-sambil tu mungkin Dr. Nasir boleh nak kongsi sikit mengenai apa kaitannya dapur Wilat ni dengan kita punya logistik dan supply chain. Okey, yang saya nampak ni sebenarnya kalau bagi Dia gaya lah sekjen masak tangan sebelah. tengok secara nampak apa-apa. Tangan kat belakang. Nampak Wilat Kitchen punya inisiatif ni untuk Gaya tu kan. program tu dari segi preparation ataupun planning. So how to source dia punya material semua sekali untuk memastikan bahawa Okay, Puan Faiza, begitulah sambil masak saya berkongsi ilmu Puan Faiza. Saya faham dah apa tujuan sebenarnya. Baru saya faham. Yes. tak boleh dibuat. Terima kasih. Lepas tu kalau tidak ada kepakaran macam Puan Salwa, mungkin saya tak boleh memasak pada hari ni. Nampak. Aceh. Dia memuji je tu. Lambat. Kita ada campaign jalan raya juga ni. Puan Faiza, campaign jalan raya melalui dapur je kami buat juga. Dah buat. Campaign jalan raya pun juga. Kita kena kongsi dengan Puan Faiza video nanti Putri. Ya, kita akan berikan pautan nanti, pautan YouTube. Kita dah post di upload di YouTube dah Puan Faiza. Okey. Pelakon-pelakonnya semua dekat sini. Betul. Yalah. Baik, saya lajukan sikit saya lajukan sedikit. Atau boleh laju, boleh lajukan sikit. Ni kita tambah sikit air. Segi yang rasa tu Dr. Jess. Ya, saya rasa tu okey, saya bagi rasa. Kita kena perlahan sebab dia punya video dah tengah download kan. Okey. Kita tengok masukkan ni sekejap. Untuk kambing dah. Jadi lapar pula lah tengok makanan ni. Dah pasal lapar lah pula. Saya memang suka kambing. Memang tak boleh tengok kalau Puan Salwa yang masak. Puan Salwa kalau masak dia menaikkan nafsu untuk makan. Kena rasa susah dia tu orang minum. Sebab Memang Puan Salwa adalah ibu CILT kita orang dan Wilat. InsyaAllah. Meredam sikit. So, kita nak masukkan kacang dal yang kita rebus separuh. Okey. Kita sengaja rebus separuh masak sebab kita nak dia masak sekali dengan tulang kambing ni. So, Dr. Baru masak. Lepas ni kita boleh berkolaborasi dengan DBKL kot, Dr. Jessica. Boleh. Di BKL pula Datuk Bandar untuk isu infrastruktur. Itu dia idea banyak. Idea kita tak apa. Banyak idea tu. Okay, saya juga sikit lagi. Lepas tu nak setting dengan nak connect dengan OKU kan. Ya, betul-betul. Kita punya harapan kita kan. Ya, bandar kita tu mesra OKU tak isu dia. Kita nak buat polemik lah sikit. Okay, dia tengah rasa. Wah, sedapnya. Sedapnya. Wow. Okay. Berapa kilo kambing tu Puan Salwa? 3. Oh, banyak besar periuk tu boleh muat. 3 kilo. Sekarang periuk kita lagi besar. Boleh yang masak 8 ekor ayam tu Puan. Ada lagi besar. Dah jadi caterer. Wilat dah jadi caterer. Daripada periuk besar ni dah. Bahan dia kita sertakan. Nanti kita akan beri kepada semua juga. Yang ni bersama Area Hazara untuk masak nasi daging utara. Area Hazara merupakan Secretary of Corporate Com. Ya. CLTM. Tapi dia sekarang ni bertugas di KDN. Dulu dari UPNN, sekarang di KDN. Ya. Nasi daging utara. Okey. Nasi daging utara, orang utara ni. Nasi daging utara. Diganding dia dengan dalca kambing yang Dr. Nasir masak tadi.
Okey. Bayangkan Puan Faizah Makan dengan Puan sekali Sarwah dengan boleh Dasha. masak satu hari 20 menu. Ha. Siapa hari pun yang tak boleh sama lawan ni? Puan Sarwah kalau masak satu Hari yang hari sama. 20 menu. Syak tu. Ha. Eri potong dah 2 biji. Dan untuk maklumat Puan Faizah pun sama tau, dia pandai masak sampai untuk berapa tadi 30 ekor ayam ke apa ke untuk NGO. Tak mana Puan Shima dengan semua kan? Ruby. Ya. Di sini ada peminat itik tak? Itik. Oh ya. Itik ada juga ya. Saya itik Kita ada salad. resepi. Satu Ah. favorite. Ruby laju. Bisa lajukan sikit. First episode kita masak itik salai Puan Faizah. Salad. Sedapnya. Sampai berebut hari tu. Kalau di Kelantan kita itik tu memang disalai, lepas tu kita masak kerutu. Oh. Ya, betul betul. Kerutu. Masak rendang pun sedap, rendang pedas. Rendang pun sedap. Lajukan sikit, mungkin dia start sikit. Dia start Start loading kan? Sebab dia video ni tak apa. Sambil boleh ni lah berbincang dulu sementara tunggu dia punya loading. Sampai reverse balik sekejap. Dia kena reverse balik, dia tak boleh laju sangat. Baru sikit macam ni, okey. Okey. Dia kena tunggu jugalah pasal awal dia tak boleh terlalu laju. Terus sekejap tak apa. Nanti boleh dia loading sebab tengah. Dia bawang putih, bawang merah, halia dan lengkuas sikit. Eri potong dah 2 biji. Apa kita tengok sekejap sebentar sebab tak boleh nak lajukan video. Kalau boleh nak letak lebih ke tomato ni boleh ke? Dia jadi nasi tomato Boleh pula. tomato pula. Dan set tomato So dia tak boleh melebih lah, dia kena ikut. Jadi jangan main campak saja. No. Sini nak Abang Mai. Apa saja yang ada janji jadi Apa tu? Cakap utara dah. Cak Utara pula. Nampak dia punya multitasking tu boleh tukar jadi. Dekat Utara pula pasal apa? Pasti skilling. Dia kata bahasa Utara bunyi Utara. Bunyi Utara. Esok masak nasi kerabu bunyi Kelantan. Dia kerabu kena Kelantan. Tujuan dia biar rempah tadi tu dengan nasi kita mesra. Kacau. Dia lajukan sikit, nanti tak boleh tak. Tu letak nasi ke letak beras tu Puan? Tahu tak? Beras. Beras lah kan? Ada beras. Masak dalam periuk ni je? No, lepas tu kita alih ke rice cooker. Lepas tu masukkan dalam rice cooker lah. Beras ada beras. Cair kita letak lebih kurang separuh. Separuh tea ni. Susu. Tu dia. Sejat. Dah nampak mesra semua tu dan kita boleh transfer ke rice cooker. So Simple sekejap je. Simple saja. Yes. Kat rumah kalau kita nak order, nak pergi ni semua. Usahanya kadang-kadang yang malas tu nak menyediakan bahan tu. Betul. Okey, kita tak payah tunggu dia mendidih, dia dah mesra dengan dia punya ramuan dia tu. Kita boleh masukkan tuang dalam rice cooker. Mesra baru pindahkan Baru dipindahkan ke sana. Okey. Settle. Okay, Mr. Eri, thank you. From farm to your table. Okay. Satu. Ada bersama Christina. Wow. Zaz. Tengok. Dia cantik warna dia. Tengok tu. Wah, elok je. Rayak dia tadi, susu dia. Dia Puan Sarwah punya Utara. Ni perkenalan. Sedap dia Tengok sedap. Tak azam. Liok tu Dr. Azam kena main dah boleh main lah tadi. Mungkin Puan Shima boleh ceritakan sikit dengan Christina sambil-sambil nanti. Puan Shima? Hari ni kita Puan Shima?
Okey. Silah. Kristina adalah anak saudara saya, salah seorang anak orang kaya dalam kategori sindrom yang cerdik. Dia sebenarnya cerdik sindrom dia hanya 3% je. Dan 3% sebab punca dia 3% tu sebab jantung berlubang dan juga paru-paru. Jadi dia tahap kronik. Kata orang, doktor kata kalau ikut jangka hayat dia sampai umur 4 tahun je. Tapi ini kata orang miracle, kuasa itu semua kuasa Tuhan. Sampai sekarang alhamdulillah dia dah umur 16 tahun dan baru-baru ni dia cakap doktor kata jangka hayat dia sampai 18 tahun saja. Dia ikut pada umur dia, tapi itu semua bergantung pada kuasa Tuhan lah. Tapi dia memang cerdik lah, dia tak seperti kanak-kanak lain. Dan dia ni adalah buah hati Dr. Jessica lah. Semua buah hati CLT. Ikon Buah hati CLT. Buah hati WMIK. Pagi dia akan cakap, dia kata kita tengok muka Dr. Jessica. Dia tak akan tengok muka Mama Yong, dia tak akan tengok muka Nenek. Dia tengok muka Dr. Jessica. Selalu cakap dia pagi-pagi, Tina tengok muka siapa? Muka Dr. Jessica lah. Itu jawapan dia. Dan doktor kata dia kuat hari ni kerana kasih sayang keluarga dia lah, Faizah. Sebab kasih sayang. Umur dia berapa? Umur dia 16 tahun. Oh dah 16. Dia itu dia begini. Satu lagi kita yang ada anak yang seperti ni, pertama saya minta supaya kita jangan malu. Kita kena expose dia pada masyarakat supaya dia dapat mengenali di dunia luar. Sebab apa anak syurga ni. Sebab apa saya lihat sekarang ni ramai banyak ibu bapa dia rasa malu dia ada anak-anak yang macam ni. Betul. Tapi kadang-kadang kita kena anak-anak macam ni lah bila doa kita kadang-kadang. Tu dia kata dia masak untuk Mama Ayong. Mama Ayong, Shima, dia kata saya masak untuk Mama Ayong, dia kata. Ajib. Saya masak untuk Mama Ayong. Dia cakap. Saya cakap tadi, saya masak untuk Mama Ayong. Mama Ayong tu buat Shima lah. Ajibnya. Bersungguh-sungguh tu, dia buat tu bersungguh-sungguh. The way dia fokus tu yang tak boleh menang tu. Dr. Jack, Puan Faizah, saya pun nak kongsikan atas apa orang kata pengamatan dan pemerhatian Dr. Jessica ni. Jadi saya bergabung dengan Dr. Jessica, kami menterjemahkan di dalam penulisan artikel Puan Faizah. Keputusan Malaysia berkaitan OKU. Jadi sebelum timbul isu rumah Bainul, kami telah pun mengetengahkan Cakna pasal berkaitan OKU ni. Cakna OKU. Adik Kristina ini. Ya. Semalam saya ada mesyuarat dengan OKU penglihatan mata untuk bantu dia orang buat PPT, pengiktirafan pencapaian terdahulu untuk urut kaki, untuk urut lah bidang urut. Bagus. Kita bantu dia orang lah macam mana. Kalau OKU PPT dapat percuma, tak payah bayar 300. Bagus tu Fashima. Kan Kristina pun kita bagi kemahiran yang baru ke daripada OKU kan, boleh Puan Faizah? Boleh nanti boleh. Kemahiran tambahan kita boleh bawa nanti ke sana. Nanti mana-mana persatuan OKU yang lain ada boleh bawa pada kita lah, kita boleh bagi penerangan pada dia orang. Banyak sebelum ni kita kerjasama dengan Mari untuk OKU yang lelaki, OKU kaki, OKU tangan, mata ada juga. Untuk bagi PPT dia otomotif. Orang hebat, ada bengkel dan sebagainya. Dan dia dapat SKM lah, SKM untuk otomotif. Bagus tu Puan Shima. Bagus tu Kristina tu, kemahiran. Kegunaannya nanti. Dia suka masak. Tu dia, untuk Mama Ayong tu dia buat tu. Tengok laju dia buat. Tak, dia fokus tu yang tak boleh nak ikut dia tu. Mata dia tengok, dia betul-betul buat. Dengan penuh minat. Penuh minat. Gula merah. So kita tadi ada gula merah. Jadi lepat pisang dengan lepat labu, Faizah. Ni lepat pisang dengan lepat labu. Sedap tu, sedap. Dr. Azam tengah tengok tu. Puan Faizah kena Dr. Azam tak sempat tak sempat merasa yang ni. Puan Rufina ajak pergi Sabah tu, kita buat masak kat sana. Betul mesti nak kata apa nak agriculture tadi berkaitan dengan masakan yang tradisional kan? Kan. Kita nak pergi ke sana pula macam mana. Ya. Rufina pun dah ajak kita dah pergi ke Sabah. Kita buat khusus kemahiran. Lebih kurang macam ni lah kita punya hidung lepat kita supaya dia tidak berapa. Sikit lagi bila kita habis sikit lagi. Tengok Kristina buat lepat sekejap. Cara dia buat bersungguh-sungguh. Mama Ayong, untuk Mama Ayong ni.
Nanti saya semak apa nama nos berkaitan dengan masakan ni, yang mana kita boleh bawa. Okey, cantik. Kita boleh bagi sijil nanti kalau kita buat khusus. Kita gunakan sudu. Dari segi bahasa juga Puan Ruby banyak yang tak berapa tahu dari segi nama-nama, buah-buahan, sayur-sayuran, ulam-ulaman. Perlu ditonjolkan semula warisan tu. Puan Ruby merupakan penulis untuk apa warisan Puan Ruby? Ya, Ulaman selalunya kita tak kenal nama ulam-ulam kan? Ulam-ulam kita reti makan je tapi kita tak tahu nama ulam-ulam. Penulisan Puan Ruby. Nanti kita juga boleh ketengahkan kemahiran penulisan lah Puan. Ya, betul. Kita boleh buat bengkel penulisan. Kita mulakan yang asas-asas je. Mulakan dengan 100 patah perkataan. Kalau dengan Ruby macam tu. Kita akan tengok sama-sama. Kita nak kembangkan penulisan tu biar dapat di media kan, dapat dimasak. Kita boleh. Kita boleh. Tengok Christina, macam mana Christina buat? Christina buat. Itu kemahiran yang kita nak supaya mereka boleh menguasai. Pandai dengan tu. Tertib dia, tertib. Tertibnya dia buat. Ini tarik dia. Tapi sebab dia tak biasa kan? Gulungkan dia. Okey, nak gulung ke sana. Macam tu, okey. Jari dia tu kan. Sampai dia pusing juga tu Syima. Kita buat buku resipi, betul lah? Buku resipi WMIK tu. Ruby kongsi warisan Ruby tentang penulisan Ruby tu. Kecantikan tu. Boleh. Nanti boleh dikongsikan. Kongsi penulisan tentang alam. OKU lah. Tentang OKU pun boleh. Tabik tu, Christina. Nampak orang dia tabik tu. Dia siap tabik. Tabik tu. Comel kan? Comel. Okey, itu sahaja perkongsian kita. Jadi kita Dr. Azam nak minta Dr. Azam wrap up semua. Nanti kita Dr. Azam. Terbaik lah daripada Wilat. Congratulations. Mungkin next time boleh datang Kampar dan masak di Kampar pula. Mesti. Kena pergi. By the way, di Kampar kita ada program dietetik. Mungkin tim saya daripada dietetik pun boleh join sekali dan pergi penerangan pemakanan sihat. Boleh. Jangan lupa jemput Saito University juga, universiti lain. InsyaAllah ada universiti lain lah. UPNM, Saito, UniKL. Siapa lagi ada sini? Jemput Puan Faizah. UniKL, Puan Faizah mesti ada. Puan Rufina. Dan Puan Faizah sekali. Okay. Next to you, Prof. Saya kan nak dengar Dr. Azam rumuskan. Saja Dr. Azam ya. So I think saya rasa kita dapat satu pengkongsian ilmu yang terbaik hari ini mengenai pengurusan. We see women are very important human capital sekarang bagi Malaysia, dan populasi wanita pun dah sama dengan lelaki. Dan perbincangan yang dibawa oleh Puan Faizah tadi saya nak memang memberikan satu impak kepada kita, di mana kita nampak as a woman, as a mother, as an executive manager, and also as a part of the community, kita ni terpaksa juggle our life untuk fulfill the requirement of our goals. Tapi satu benda yang saya amat menarik tadi adalah pendekatan bila peranan wanita yang Puan Faizah kata sebagai pendakwah, sebagai pendidik dan sebagai ibu dan isteri. So ini adalah passion of life yang setiap wanita tu kena ada dalam hidup dia. So this is a good approach, dan congratulate to Wilat lah. Nasib boleh kita buat cara Zoom. Kalau buat cara online saya dah dapat bau tu nanti Masya Allah saya tak tahu. Alamak, nampak tu. Mungkin maybe next we have a teknologi yang bau pula boleh cross through internet. Itulah kan. Bau sampai Bau dia tu boleh sampai melalui internet kan bagus Lapar terus. So mungkin sedikit Dr. Azam. So I think that's it from me, Prof Jax. Sebelum kita nak tutup, kita nak Prof Faizah sedikit daripada Prof Faizah sebelum saya tangguhkan. Terima kasih kepada Dr. Jax dan juga Dr. Azam serta Puan Salwa lah, pihak CRTM dan semualah pada pagi ini. Saya memang teramat
teruja lah dan juga rasa bangga lah dapat menjadi sebahagian daripada pihak WMIK pada hari ini. Dan juga walaupun perkongsian saya tu sebenarnya untuk makluman saya malu sebenarnya. This is my first time lah untuk berkongsi lain daripada yang selama ini saya selalu berkaitan dengan kemahiran, berkaitan dengan kepakaran. Tiba-tiba saya kena berkongsi berkaitan dengan peranan wanita. Jadi kebetulan memang saya minat sebenarnya. Saya kalau pergi ke Persatuan Ibu Bapa dan Guru, saya memang suka sangat minta supaya semua anak-anak tu diberi kemahiran yang lain lah selain daripada di sekolah kan. That's why saya bagi contoh tadi kalau boleh macam tadi Prof Sabariah kan, saya bagi pandangan kalau boleh masuk ke sekolah, maklumkan kepada sekolah untuk pergi ke pusat-pusat latihan kita, IKBN, IKTBN, Giat Mara dan sebagainya, minta pihak sekolah bawa anak-anak ke sana, minta bantuan mereka untuk sentiasa ada kerjasama di antara pihak sekolah dengan pusat latihan. Sabtu Ahad ke petang ke sekejap, sejam 2 jam. So anak-anak akan rasa nampaklah betapa kemahiran itu penting untuk hidup mereka, bukan sahaja untuk pekerjaan tetapi untuk kemahiran hidup mereka untuk jadi seorang bapa, seorang ibu, seorang pekerja, seorang guru dan sebagainya tadi itulah. Itu sajalah dari saya. Terima kasih sekali lagi Puan Faizah binti Harun, itu pengarah bahagian kerjasama strategik Jabatan Pembangunan Kemahiran. Terima kasih Puan. Sebenarnya apa yang kita ingin terapkan pada hari ini selain pada WMIK, Wilayah Malaysia sebagainya, ada lebih pada kasih sayang kita bersama lah. Itu adalah selalu kami bawa ke mana-mana, itu adalah apa yang perlu kita bawa pada hari ini adalah kasih sayang. Sebab dengan kasih sayang maka kita boleh mengawal emosi, maka semuanya daripada satu kata kunci kami adalah kasih sayang. Baik, kita jumpa lagi untuk sesi seterusnya. Terima kasih Puan Salwa semua. Yang ada Puan Shima kat sini, Puan Rabia tu ramai lagi ya, saya tak sebut di sini daripada Forum Final iaitu pengurusi pada Wilayah Sabah. Kita ada juga sekjen kita tadi Puan Sabaria, Puan Reshma. Mungkin saya sempat mengambil satu gambar ke Puan Sabah sebelum kita tangguhkan, kita buka kamera. Semua memang kita dah ambil gambar dah, banyak kita dah simpan. Cuma mungkin satu lagi yang boleh kita nampak lebih rasmi. Orang dah keluar. Okey, tak apa. Sekarang satu lagi. Tapi kita ambil tadi. Kita dah ambil banyak gambar tadi. Kita akan kongsi bersama Puan Faizah. Baik, kita jumpa lagi dan kita boleh orang kata tangguhkan. Kita jumpa sesi terusnya. Baik, terima kasih semua. Kita stop recording ya. Kita stop recording. Baik, kita stop recording. Kita jumpa lagi Puan. Thank you Shima, Puan Faizah. Terima kasih. Okey, baik. Okay, thank you to all. Thank you. Dr. Azam, Dr. Nasir, Terima kasih ada baik semua. Tahu Terima dia kasih. nak kita pergi tukar masak sekjen kita. Sekjen tu tak ada. Dia ada iPhone tu dia lah tu. Okey, bye. Okay, bye. Okay, thank you. Sekjen. Okey, dah keluar dah. Okey, saya keluar ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih wabarakatuh. Puan. Kita jumpa nanti ya. Puan. Baik. InsyaAllah. Nasi kerabu. Okey, baik.